Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung sikit tazkirah kita iaitu bab menjauhi bantahan dan permusuhan. Kita kena elak suka berdebat, suka balah, suka bermusuh-musuhan. Jadi Allah SWT firman, wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabin munir. Thani 'atfihi liyudilla 'an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamah 'adzabal hariq. Dan ada antara manusia ni yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan tidak berdasarkan sebarang keterangan. Maksudnya mereka tak apa hujah lah. Dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Dia kena hujah tu berdasarkan step dia, bukan sekadar pandangan fakta lain. Faktanya start dengan Quran dulu. Dia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah. Surah Hajj, surah ke-22 ayat 8 hingga 9. Jadi dia ni hujah tak sedengar. Orang tanya pendapat hujah, dia tak boleh beri. Tapi mereka nak tuduh orang nak. Ini masalah. Lepas tu masalah dia, bukan sekadar diri dia punah. Bahkan orang lain terpengaruh dengan dia pun rosak punah juga. Kerana dihalang oleh dia mendengar hujah-hujah dari pihak lain. Ini masalah. Firman Allah SWT lagi, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Ya, orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantah itu. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 yang benar. Kafir ni dia bantah dengan cara yang salah lah. Dia penting dia menghapuskan kebenaran. Bukan dia nak fikir molek, tenang molek dengan hujah belaka orang. Lepas tu fikir tak. Dia mengkhawatirkan dia kata Islam tak betul gitulah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah engkau berasa pelik memikirkannya wahai Muhammad tentang orang-orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim. Yang hujah bukan lawan Nabi, lawan Nabi Ibrahim, bantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya. Kalau kita mikir pelik kan apa ni dah. Kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Sebab dia ada kuasa pemerintah. Dia kira dia ni ada ego. Maksudnya dia ni orang besar, orang hebat. Orang netizen, orang bawah nasihat ke. Beri pandangan ke tak boleh fakar. Kerana dia ni orang ulama ke. Pimpinan ke. Yang tahu segala perkara dah. Ini masalah ego, ini masalah dah. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Nabi Ibrahim kata Tuhan lah menghidupkan dia matikan, dia dengan perasaan ego tu, dia ni sepatutnya tidak menghidupkan matikan dah, tak boleh kontrol pun. Tapi dengan ego dia tetap menolak, membantah Nabi Ibrahim. Orang yang sombong dan gila kuasa itu, dia dakwa dirinya boleh hidup dan mematikan. Macam Fir'aun ni kata hidup, dia tak boleh kerak, tekak, tak bunuh. Dia kata mematikan, ya kerak ada benda tu, tak payah fakir. Kalau siapa-siapa mutuk dia mati, dia Tuhan kata mati. Dia nak pergi hidup ke mana? Tu sebenarnya, tapi dia lihat cara bodoh dia tu. Kira mudah gitulah. Ni cara Nabi Ibrahim pun berbantah dah. Dia sebenarnya tak boleh, bukan tak boleh langsung. Tapi kalau berbantah tu dengan ada perasaan tak betul, waktu kita kena tinggalkan perbantahan dan permusuhan. Tapi kalau kita betul dan kita jaga adab berbahah, maka itu dibenarkan. Okey, ada satu hadis ni penting dah. Hadis daripada Abu Umayyah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Abi baitin fi wasdil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Abi baitin fi 'anal jannah liman hasna khuluquhu." Aku jamin istana di pinggir syurga. Nabi kata apa? Aku jamin
Istana di pinggir syurga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan sekalipun dia menang. Tengah syurga, istana yang di pinggir syurga, dia tahu benda tu, dia betul. Tapi dia malah balah. Takut pecah belah ataupun sakit hati siapa-siapa. Dia tinggal berbahar. Dia guna cara lain untuk menyampaikan kebenaran, tapi dia berbahar. Kerana takut serah hati Dan istana di tengah syurga bagi yang meninggal kedusta sekalipun dalam bergerong. Dia gurau ni, dia tak say nak main gurau-gurau nak suruh orang suka. Dia elok. Dia pun takut berdusta. Jadi orang ni boleh tengah syurga. Dan istana syurga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Hadisnya riwayat Abu Daud. Dinyatakan hasan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir oleh Syekh Albani Jadi orang yang baik akhlaknya, istana di syurga tertinggi Jadi itulah akhlak yang mulia ni. Kita tak tahu belas tinggi mana dah. Dia melepasi daripada segala-segala amalan lain Kalau kita buat amal ibadah lain, nampak banyak, zikir banyak, sembahyang banyak pun, baca Quran banyak pun, kalau akhlak tak comel, ia akan menjatuhkan darjat kita. Kalau orang tak akhlak molek, orang tak suruh hati mana dengan dia. Dan dia ni tutur kata dia tidak sangka buruk dengan orang. Tidak hukum orang mudah-mudah. Walaupun nampak amal zahir dia kurang, di sisi Allah SWT darjat tinggi Jadi benda gini kita kena baiki Jangan ni perbincangan tak wali ni, yang mana tak wali dah. Uwais Al-Qarni hak suhu tu zaman tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi masih sedai pun. Dia ni berakhlak mulia dengan ibu bapa dia, mak dia dia jaga mak dia. Jadi tak wali. Bukannya keramat dia nombor satu, akhlak dia tu kita nanti guna. Berbakti kepada ibu bapa ibu dia, mak dia. Jadi begitu juga ni akhlak mulia ni. Dia boleh mengatasi segala amalan-amalan lain jika kita jaga akhlak betul-betul mulia Jangan akhlak sekadar kecek lembut, nampak lembut tapi dia je kecek makin hati orang Ada juga setengah gitu macam-macam manusia. Saya pun jumpa orang dakwah kita nampak lembut tapi salah tu kita salah kecek benda yang dia tak suka atau jemaah lain bicara pasal tu, nampak akhlak je buruk lalu nampak dia backing lalu tak silap gitu Okay, habislah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan sesat satu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali kerana mereka melakukan berbantah-bantah Kemudian Nabi SAW membaca ayat, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Diriwayatkan Tirmizi, hasan sahih. Hadis ni kuat ayatnya terdapat pada surah Zukhruf, surah ke-bab 3 ayat 58. Kalau perbincangan ayat itulah. Jadi orang yang suka berbantah-bantah ini, bertengkar, dia mudah itulah mudah sesat. Jadi ni bukan masalah bantah, masalah dia mikir telajak dalil benda yang melepasi dalil Al-Quran hadis. Jadi pada dalil mantik yang mendalil mikir kuat doa. Bila dia berbantah benda-benda tidak ada dalil yang sharih jelas dari Quran ni, dia boleh pergi pada jadi kekosahak kalau berbantah benda-benda gitu Dia mikir lebih tak lagi Kita ni pada dengan dalil Al-Quran hadis selamat Kalau kita mikir lebih, dia boleh pergi tepuh kat sini jadi nana kat sini, ada sekali karut sesak Ada setengah orang ni, dia bukan mementingkan amal ibadah, amal kebaikan, tolong orang. Tapi dia tenggelam dalam berhujah, berdebat. Tak berhenti berhujah Dia kata untuk mencari kebenaran. Tapi betulkah untuk mencari kebenaran? Kadang-kadang benda tu telajak detail, perbahasanya menyebabkan dia dan orang-orang pengikutnya larut dalam perbahasa itu, meninggalkan amal Firman Allah SWT, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia ni makhluk yang suka berbantah-bantah suka balah, suka berdebat. Surah Al-Kahfi surah ke-13 Jadi masalahnya bukan debat tu saja, masalah dia sikap dia tu dalam debat Al-Quran ayat ada suruh berdebat. Masalah dia ni kerana membela kerana membela ke pendapat tok guru dia,
golongan dia. Dia cepat. Dia ada perasaan tak betul awal-awal. Tu masalahnya dah. Suka bantah-bantah. Nak pertahankan pendapat golongan dia. Bukan nak cari kebenaran tu jadi masalah sini jadi rasanya. Ada setengah orang ni kata dakwah. Tapi kerja dia dakwah dia balah debat dengan orang sama dah. Dia bukan nak mengajar kita. Tapi dia cari pendapat orang pelik. Dia pun bahas dah. Jadi ada benda yang kalau betul salah tu lain lah. Tapi benda yang khilaf pun kadang-kadang dia perbesar ke. Disangka buruk situ dah. Ada setengah tu balas pasal istilah ni. Bahan benda lain. Ni duk cerita benda lain. Tak lesah lah. Takrifat tu benda lain-lain dah. Ni istiwa lain. Ni bersemaya di atas aras lain. Ni pahal lain. Ni bukan nak cerita Allah bertempat. Nak cerita Allah tidak bersama makhluk nah. Kita terima ayat Quran hadis ni sebabnya kita nak suruh kita tidak lagi jauh. Tapi ada setengah orang ni. Dia hebat itulah jadi terlesar berbantah-bantah sebabnya benda ni takrif lain. Ni dia duk bincang tempat dah. Allah wujud bila makan dah. Makan tu sebabnya makan ni bukan makan nasi, makan tempat. Allah wujud tanpa tempat. Tempat tu Allah buat. Dia Allah buat macam mana Allah berada dalam tempat. Logik lah betul juga ni. Tapi orang yang terima zahir secara umum ni kerana dia terima hadis tu Al-Quran tu secara umum gitu dah. Hakikatnya tak tahu. Bukanlah maksudnya Allah duduk dalam tempat dia buat dalam makhluk ni. Nak cerita nak summa stawa al-arsh Allah beristiwa atas arsh tu untuk berpisah daripada makhluk Allah ni tidak campur gaul dengan makhluk. Nemohlah Allah kalau dalam makhluk. Gitu cerita benar. Dah. Tak apalah tu kadang-kadang balas benar kalau kita tengok ustaz tok guru balas. Ya, kadang dia memang takrif aja berbeza. Tak pegu. Kalau bahas pun memang tak boleh modal kita kata dak. Tak boleh modal sebabnya benda tu berbeza. Takrif awalnya. Takrif tu berbeza. Itulah benda-benda gitu kena faham. Macam istilah liberal, Islam liberal, Freemason, Kogapo dak kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz ni beza pendapat tapi kita tengok benda tu tak akan selesai kerana takrif ya asalnya berbeza dah. Ni kita kata kalau nak berbantah kena tinggal dak. Kerana takrif tu dua-dua tidak salah kita tengok dia pasal takrif yang berbeza. Asal-asal makna jadi takrif tu lain. Orang dia faham lain awal-awal, orang dia faham lain awal-awal lagi dah. Macam kita dah tubuh. Kita Kelantan tubuh ni ada yang boleh makan dah tuak masa. Atau dia nak tahu tuak saja dah. Tapi kalau orang Kedah lain pula maksudnya. Jadi gitulah masalahnya kalau kita bahas benda yang takrif yang berbeza ya akan tak selesai lah. Ada setengah orang ni masalah dia suruh ikut dia dah pendapat dia betul belaka. Dia kerana dia ada hujah, ada dalil Al-Quran hadis. Jadi orang lain ni siapa tahap dia pengikut dia tu, dan orang lain pun dia paksa seolah kena ikut dia jadi macam taklid. Dia kata mengharamkan taklid. Dia memang dia ada hujah. Tapi dia macam paksa orang lain ikut 100% pendapat dia dah. Walaupun dia ni kaji dah dengan hujah dalil. Orang lain, ulama lain, kalau ulama besar lain bukan bermaksud mereka pendapat lain tidak berdasarkan dalil ya. Mungkin ada dalil. Nak faham dalil tu macam-macam cara pun dah. Ni pun ada masalah lah ni. Masalah. Ulama ni pun ada lah. Kerana dia ni buat kajian tapi dia tekan tu kuat sangat. Sehingga kita nampak dia ni seolah menyalah ke pendapat lain 100%. Seolah tak ada kemungkinan betul dah. Orang kata hadis ni dhaif. Itu palsu, dhaif. Pendapat ni tertolak. Dah. Kalau setara tu lagi kadang tambah ayat-ayat yang lebih lagi. Dia akan setengah tu ulama ni dia bukan berdasarkan Al-Quran hadis saja tapi kadang-kadang dia berdasarkan kias. Dia ada juga ijma'. Kadang-kadang amal sahabat dulu tu ada juga. Kadang-kadang amal sahabat ni kalau zaman sahabat tu lebih besar daripada hadis ni. Hadis ni seorang dua orang je walaupun nampak sahih pun meriwayatkan tapi dia amal umum sahabat. Sahabat apa gitu belaka-belaka tak boleh kita nak kata lah mudah-mudah nak. Dah benda-benda tu kena perhati dah. Contohnya setengah tu bincang tentang sahabat
dua kali azan dah sebelum sembahyang Jumaat ni. Ada kata bid'ah lagi apa, ada setengah tu bid'ah nak kan zaman Nabi, betul zaman Nabi, tapi masalah sahabat tu ramai beribu-ribu ni. Tak kritik benda tu, kita tak boleh kata bid'ah lah. Dan tidak boleh kata itu muktamad lah. Bahkan perbahasan khutbah dulu sebelum Jumaat ni masa hari raya dan sebagainya. Nah, ada lagi ulama kata khutbah sebelum hari raya dah. Ada hak kata boleh tu kan, ada di kalangan sahabat lagi tak. Dia faham hadis tu lain dah. Jadi kita kena terbuka lah dah. Dan zaman sahabat lagi ada beza pendapat. Tiba-tiba kita nak suruh jadi satu pendapat tu tak boleh juga dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia kata inna abghadar rijali ila Allah al-ladul khasm. Sesungguhnya orang yang paling Allah murka adalah orang yang suka bermusuh-musuhan, berbalah ni. Hadis riwayat Muslim ni. Jadi dalam Quran juga Allah kecil tak kutuk orang musyrik ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma yasrannahu lisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu wahai Muhammad, ialah supaya engkau memberikan khabar gembira dengannya kepada orang-orang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya. Surah Maryam surah ke-19 ayat 97. Jadi Quran ni dengan bahasamu wahai Muhammad dah, nak suruh mudah faham lah. Dan nak mudah Nabi ni beri khabar gembira pada orang-orang yang mikir, orang bertakwa ni. Dia mikir, dia tunduk pada Allah SWT. Dan orang yang degil tu mudah beri amaran dah. Jadi Quran ni sebenarnya nak suruh mudah faham. Ada setengah orang ni dia mementingkan tajwid saja dah. Kakak dia belajar tarannum pula dah. Tarannum kegagapan tidak salah, tapi jangan tinggal tafsir. Ada setengah ustaz pondok tu ada kata nak belajar fardu ain saja dah. Kita tak ada nak ngaji detail-detail lain. Dan tafsir pun tak boleh ngaji. Tafsir ni boleh jadi sesak laga apa setengah nak ngaji hadis tafsir. So ngaji fardu ain. Masalah ustaz ngajar tu hak kata fardu ain tu, kita tengok benda karut pun masuk juga dah. Jadi kita tak boleh nak mudah gitu. Kaedah Quran sebenarnya kita ni fardu ain ke, fardu ain hak kita ngaji sebenarnya asal daripada Quran. Cuma Quran dan hadis tu nak permudah ke pembelajar dia orang buat fardu ain dah. Mudah-mudah sebenarnya asal-asalnya kena mengaji Quran dulu. Hak cara betulnya Quran ayat gapo, cari hadis gapo, barulah ni cara semaya. Dah. Jadi asal-asal zaman sahabat tu kita ngaji dah. Kita lah ni kita memsistemkan fardu ain dulu. Kadang-kadang tak berubah dalil pun dah. Tak berubah Al-Quran, hadis pun tak berubah. Cara semaya terus 14 rukun, 13 rukun terus nah. Jadi nak kata salah tidak, tapi kadang-kadang kita jadi over lah. Over dah. Sehingga penafi kau ngaji tafsir ni salah lah. Masalahnya hak ngaji tarannum tajwid hadis titik tu, hak payah-payah tu dia tidak kritik ngaji tafsir pula dia kata salah. Hak ni pun kita tafsir dah. Sebab Quran ni Iqra' dah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ulama bahas Iqra' tu adakah baca saja dah? Adakah Iqra' tu maksud Iqra' tu baca dengan faham? Baca saja tersebut setengah ulama bahas lah dah. Tapi adalah satu hadis Nabi kata kalau baca alif lam mim, tak alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi pahala tu 10 darab 3 30 dah dah. Itu dari segi pahala. Tapi dari segi surah yang asal Allah SWT suruh kita ni suruh baca dengan makna kita faham dah. Itu sepatutnya kita kena tengok tafsir juga, bukan sekadar baca dah. Tentang orang-orang musyrikin Quraisy, Allah kata waqalu alihatuna kharun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasmun. Dan sebenarnya mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata. Bukan nak cari kebenaran. Orang kafir ni dia kan ada ego, kan ada kepentingan, kan ada kepentingan puak. Dia ada golongan dia, ulama dia, kumpulan dia. Jadi dia bahas tu dia main belik-belik nak suruh lagi tajuk supaya betul dia sama dah. Bukan nak cari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengukakan bantahan. Nak bantah ni ayat Allah kau yang tak betul nak. Pertikah sama Allah dan Rasul kata ni. Surah Zukhruf surah ke-3 ayat ke-8. Jadi perdebatan yang paling dibenci ialah
tentang Quran sendiri dak. Siapa balah bahasa Quran. Sepatutnya Quran jadi rujukan manusia untuk jadi sumber hidayah. Tapi ada setengah orang ni buat balah ni. Ada dari zaman sahabat dah. Sehingga Rasulullah kata, innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Umat sebelum kamu ni binasa hanya kerana mereka baru memperselisihkan Alkitab. Diriwayatkan Muslim hadis nombor 2600 ni benar. Jadi ada setengah tu bah tu balah siapa sendiri berdebat kerana dia ni pasal Quran kadang-kadang bukan bahas secara sah, mak mudah ni. Bahas secara mendalam. Dia mendalam ke ada beza pendapat dah. Itu masalahnya dah. Jadi Nabi lagi dia kalau kita sangat siapa ke balah bukan nak cari kebenaran, balah nak pertahankan pendapat masing-masing sehingga boleh menyebabkan pecah hati dan juga boleh menyebabkan punuh Quran itu sendiri dah. Tidak sebagaimana maksud kita dah. Kerana kita ni faham secara mendalam sangat. Lebih kata-kata dah. Jadi ada satu lagi hadis tengah berdebat balah ni zaman Nabi lagi sahabat-sahabat ni Nabi kata innama halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballah ba'dahu bi ba'd wa innama nuzila kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'da fala takzibu ba'dahu bi ba'd fama 'alimtum minhu faqulu ama jahiltum fakiluhu ila 'alimihi. Orang sebelum kamu binasa kerana perbuatan ini. Mereka cari perselisihan sebahagian kitab Allah. Dia banding nampak macam bercanggah ni lah. Dengan sebahagian yang lain lah. Kitab Allah diturunkan sebahagiannya membenarkan sebahagian lain. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara Quran dia. Maka janganlah kamu dustakan sebahagian dengan sebahagian lain. Ayat Quran ni, batal ayat Quran ni ataupun panggil nasih mansuh pada bicara dah. Apa yang kamu ketahui daripadanya hendaklah kamu katakan, apa tidak kamu tahu hendaklah serahkan kepada orang yang tahu, orang yang alim. Hadis riwayat Ahmad Syakir kata sanadnya sahih. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Khalqul Af'alil Ibad bukan kitab Sahih Bukhari dah, kitab Khalqul Af'alil Ibad, kitab lain lah. Jadi ada setengah orang banding. Ada setengah orang permainkan Quran dengan nombor. Ada tak? Nombor 19. Ada nombor 17 ni. Jadi main nombor ni wafak. Ada setengah tu dia main huruf ni. Quran ni main huruf. Jadi kita tak segitu dah. Main Quran dah. Jadi kita nak ambil pengajaran umum. Quran ni mudah faham. Dia ada pengajaran umum, ada takwil Quran yang mendalam tu ada juga. Kena tengok hadis banyak lah kan. Kata-kata sahabat, ulama-ulama tabi'in yang besar. Tu satu perkara. Tapi ada benda-benda Quran ni pengajaran umum. Yang kita ni boleh ambil dah. Tak nanti kau tahu dalam, kita ambil pengajaran untuk kehidupan kita boleh dah. Jadi pada dah itu dah. Janganlah bahas dalam-dalam sehingga kita ni benda tak perlulah untuk masyarakat awal dah. Pokok ulama tu bahas apa berpada-pada lah. Jangan sampai kau kacau keharmonian orang kampung dah, masyarakat awal dah. Nak bahas ayat ni gini-gini ni secara detail. Perbahasa dari segi bahasa yang mendalam, lugah atau perbahasa dari segi hadis ni yang mensyarahkan hadis ayat Quran itu lagi kot lah. Tapi secara asasnya kita cuba elok daripada perdebatan di secara umum dah. Ada satu lagi hadis Nabi ni. Okey, balah ni sahabat ni tak. Nabi marah ni tak. Lepas Nabi kata apa? Mahlan ya qawmi bihadza ahlakatil umam min qablikum bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha ba'd. Innal Qur'an lam yanzilu yakdhibu ba'dahu ba'da bal yusaddiqu ba'dahu ba'da. Fama 'araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu faruddu ila 'alimihi. Dengan inilah umat-umat sebelum kami binasa, mereka menentai para nabi mereka dan mempertentangkan sebahagian isi kitab dengan sebahagian lain. Cari nampak macam nak bercanggah ataupun bertentangan sikit. Hanya pisah timbul ke. Cetuskan idea untuk serabut perut masyarakat. Sungguhnya Al-Quran tidak turunkan sebahagiannya mendustakan sebahagian lain. Tetapi sebahagiannya membenarkan sebahagian lain. Apa yang telah kamu tahu daripadanya hendaklah kamu amalkan. Dan apa yang belum kamu tahu,
hendaklah kamu kembalikan kepada orang yang mengetahuinya. Tu alim dah. Di riwayat Ahmad, ya, Imam Ahmad Syakir ni kata sanadnya sahih dah. Jadi Quran ni, oleh sebab itu ulama bahas dah. Syekh Waliullah Dahlawi dah bicara sebelum ni, dia kata ada 8 ke 4 saja yang ada nasih maksud dari Quran ni. Dan peringkat kedua pula yang ada pula kurang sampai satu peringkat dia kata tak ada. Sebenarnya nasih maksud tak ada. Quran tidak semuanya boleh guna. Cuma ada waktu ni guna ni, ada waktu ni guna ni dah. Jadi ulama bahas bab nasih maksud. Sebenarnya nasih maksud ni jenazah ni kita kata tidaklah muktamad, tapi ada hukum yang lebih tegah, ada lagi kurang tegah gitu dah. Jadi ada waktu tertentu tu kena guna kurang tegah. Tapi secara umumnya kita pakai hak paling akhir lah, paling tegah. Tapi nak kata masa 100% tu payah juga dah. Inilah yang dibicarakan oleh ulama-ulama Pakistan, India Pakistan, itu Syekh Waliullah Dahlawi peringkat pertama. Lepas tu diperbincangkan lagi masalah nasih maksud. Kalau secara umumnya kita kena ambil pengajaran belaka lah. Boleh ambil semua pengajaran daripada ayat Quran lah. Okay. Semuanya kalau kita berbeza pendapat, kalau betul adat dia dibenarkan, cara dia dialog, bubuh nama dialog, boleh tak nak suruh napuk tidak panas dah, dengan cara lebih baik dah. Dialog debat dengan cara lebih baik pun boleh juga, tapi kalau setengah tu istilah saja napuk panas dah. Guna dialog dengan cara lebih baik. Sebenarnya yang pentingnya sistemnya, format dia tidak menimbulkan kepanasan yang melampau dah. Yang pentingnya kita boleh betul niat, kongsi idea, tu lebih baik. Al-Quran ada sebutnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa 'alim man dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alim bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan, dengan bijak. Jawapan tu bijak dah. Dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Kita ni, walaupun kita nampak baik, kita bahas lebih baik lagi dah. Walaupun dengan kafir dah. Sungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih tahu akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih tahu akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 105. Bukan sekadar lebih tahu. Maksudnya Allah akan tolong dengan hujah, dengan kebenaran kepada di lidah-lidah orang yang betul. Skalanya gitulah. Kalau kita perhati molek, insya-Allah benda yang betul ni ada hujah yang kuat. Bagi orang yang buta taksub tu memang tak nampak lah. Secara umumnya jaranglah jadi tidak tu dah. Biasanya sebenarnya ada hikmah kenapa kebenaran tu dah. Benda tu akan nampak sikit sebanyak akan nampak kebenaran dah. Jadi yang pentingnya berdebat dengan wajadilhum, jidal ni bahas debat dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih baik. Kalau boleh kita buat format yang kalau bahas ke debat, ya format yang nampak adil. Baru kita nampak tenang lah. Okay, satu cara berdebat berbahan ni, kita jangan teguh pada beza pendapat tu. Cara kita nak cerita benda sama dulu. Kita tekan ni hak benda sama. Ni benda yang disepakati ni. Kita ni sama-sama Islam. Kita ni akidah sama dulu. Cerita benda yang sama dulu supaya kita lembut hati dulu dah sebelum berdebat. Sebagaimana ada dalam Quran disebut dak, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersama-sama antara kami dengan kamu. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 4. Sebelum kita nak masuk tajuk ni, poin-poin kita bahas berbeza pendapat tu, kena sebut, kena cari benda sama, kena royak ni kita serupa, ni kita serupa, dia kita serupa dah. Ni sama je. Tak refer kita ni, hak ni sama, hak ni beza, royak hak ni hak sama dulu dah. Cerita hak sama supaya ni kita jadi lembut sikit dan mudah kebenaran itu diterima oleh kedua-dua belah pihak dah. Kalau kita tak sebut tu beza tak cerita benda yang sama dulu, dia akan jadi tutup mata hati dah. Tutup lah. Mudah berlaku panah dan tidak tutuplah kebenaran dah. Jadi dalam Quran apa sebut uslub dia, kita kena sebut benda yang sama.
Dengan orang Kristian kita sama. Asal-asal kita ni semua Tuhan yang satu dah. Orang Kristian pun ngaku sebenarnya dah. Masalah jadi Trinity tu kerana ada prinsip logos. Daripada Yunani itu daripada Platonisme agama Yunani dulu kerana dia mikir kuat dah. Kuat dah pasal Tuhan dah. Ngoya dah pasal alam dan Tuhan ni ngoya lah sekali. Orang ni makhluk ni bersatu dengan Tuhan dah. Ni alam rohani, alam dalam dah jadi mikir laju abad dah. Dan sekali Tuhan pun masuk dalam Nabi Isa dan sebagainya lah. Timbul lah Trinity tu sebagainya lah. Jadi benda tu kita cerita asal-asal tu Kristian ke Yahudi ke apa asal Tuhan adalah satu. Tekeh hak tu banyak kali baru kita bahas masalah kitab Bible ni tukarlah. Kitab Bible ni adalah berlaku pancapura lagu apa tu ke dia dah. Cerita hak asal ni hak sama dia kita ni asal Tuhan satu berlaku dah. Ada demo sebenarnya pun berasa tak logik Nabi Isa Tuhan benar tapi kan paksa taklid betul. Tak apalah tapi kita cerita benda yang sama dulu supaya boleh menjinak-jinak ke hati di antara satu sama lain. Jadi dalam Quran sendiri pun tak sebut ya ahlul musyrikin kau apa dah penyembah berhala kau. Dia tak sebut lembut ahlul kitab. Lepas tu ayuhan nas wahai manusia dan kita panggil ya ayyuhal musyrikin kecuali kul ya ayyuhal kafirun hak tu sah. Sebab ayyuhal kafirun ni nak suruh ada pembeza supaya Islam ni terus putus tak usah dah sembah Tuhan syirik dah. Jadi hak tu jelah. Lain ya ayyuhan nas. Dia tak cerita tu benda yang istilah tu nampak tak sama dah. Macam isu Palestin kita mula faham isu Palestin dah. Isu Palestin ni kita nak suruh nampak jangan kita nampak isu agama dah. Islam kita nak pertahankan negara kita saja tapi kita ajak isu ni isu etnik, isu kemanusiaan. Orang kafir, orang Yahudi, orang putih ke apa boleh terima. Kalau kena kapal kita lah, kita Malaysia ni, kena rapah kau Jepun kau putih ke apa. Lepas tu yang ambak kita ni nak. Macam Palestin, bagaimana perasaan kita dah. Apa saya etnik pula, tembok lah ke apa, buat perancangan keluarga menyebabkan orang Melayu ni di kapal tanah asal dia berkurang dia kena lagi jadi pelarian dah. Jadi kita nak bahas gitu dah. Nak suruh hati ni jinak lebih ramai masyarakat seluruh dunia menyokong kita. Bila isu Palestin pun gitulah. Supaya ramai hak sokong orang-orang Islam, orang-orang Palestin kerana mereka dihalau daripada tanah air mereka sendiri. Okey, habis itu Al-Quran pun ada sebut tak. You kena cari faktor kesepakatan titik-titik pertemuan dulu. Lepas tu baru pergi sikit-sikit beza-beza tu nak suruh kelumak. You kena cari benda sama baru berasa mudah nak berapat dah. Al-Quran ada sebut dialog ni dengan orang Yahudi dan Nasrani. Quran sebutkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa alladhina zalamu minhum waqulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Kecuali orang-orang berlaku zalim di kalangan mereka. Dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran diturunkan kepada kami. Dan kepada Taurat dan Injil diturunkan kepada kamu. Dan Tuhan kami juga adalah Tuhan kamu. Adalah satu dan kepadanya lah kami patuh dengan berserah diri. Surah Al-Kabut, surah ke-9 ayat 46. Jadi, kita ayat benda sama. Dalam Quran ni ajar, nak berdebat. Ya ahsan tu tak? Berdebat dengan ahsan dengan baik cara dia nya kecuali orang hak zalim tu maksudnya dia mai kah ke mai tembok tu nak bunuh kita ke mai kerah jugalah. Tapi kalau berdebat biasa ke apa kita gimana dia kata tu kita nak ajak dulu kita beriman dengan Quran kita dan dengan kitab demo tu Old Testament, New Testament ke apa kita Taurat, Injil ke apa dah kita percaya kita beriman dah kita ajak kita sayang ke Nabi Isa sungguh-sungguh. Kita ayat kita sayang kepada Nabi Musa sungguh-sungguh. Dalam Quran ni ada 135 ke 130 benar dah. Duk cerita Nabi Musa dah. Nama Nabi Musa banyak lagi daripada nama Muhammad dalam kitab Quran dah. Buat apa siapa tahu kita ayat benda yang boleh menjinakkan hati mereka seolah-olah ni kita ni puas hari yang benar. Baru sikit dah.
Jadi begitu juga sini. Dia kata nojak kita beriman dengan Quran. Kita dah beriman dengan apa yang turun kepada kamu. Taurat Injil kita percaya sungguh. Saya sungguh kepada Taurat Injil dah. Oh ya itulah masalah kita lah ni, masalah ada penyeleweng dalam kitab Bible tu kita tak sudah ayat lagi peringkat mula-mula ni, lepas tu baru ayat dah. Dan kita ayat apa penting kita buat ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kamu serupa je, sosok je dah. Mana boleh banyak Tuhan dah. Kita tekan benda ni. Tekan benda ni lah. Supaya dia boleh rasa jinak. Dan kita lah tu wanah nulah muslimun. Dan sebenarnya kami suruh diri pada Tuhan Haksa ni lah. Okay. Dan kita ngawal lah kita cerita ciri juga apa lepas tu lah. Apalah jadi kalau kira lah. Manja dah ikut dah. Nah, sebab itulah kita kena ingat. Ada seorang penyair kata innal qulub idza tanafara wuddaha mislu zujajati kasruha la jash'um. Sungguhnya hati tu apabila dilukai seperti pecahnya kaca tak dapat disatukan lagi. Kita takut dia pecah hati, payah nak terima. Walaupun benda tu betul dah. Tapi kebenaran itu payah masuk kerana dia pecah hati dah. Kerana kita ni tidak berakhlak, tidak kena cara dah. Tak cari benda persamaan dulu dah. Tak kena keadaan. Kita lebih suka berdebat, berperang. Ganah cara tu menyebabkan lagilah jauh manusia. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi ni ada sebut Raja Hussein bin Talal dari Jordan. Raja Jordan lah. Dia satu kali ni dia raja. Dia macam kita juga oleh Jordan nak. Dia bukan republik. Tak apa raja dia raja dah. Jadi dia katanya apabila ada parti-parti hak mana tu, hak macam Islam ni, dia tak sebut kembali pada Islam. Ni macam raja kata macam gembira nampak cara dia kecek, tapi kata bukan kembali pada Islam. Dia kata kemajuan pada Islam dah. Dah. Ajak dia dah. Dr. Yusuf Qaradawi puji dia ungkapan ni dah. Kerana dia tak guna Islam kembali pada Islam. Seolah-olah pemerintah sebenarnya ni kafir tu. Barulah kembali pada Islam. Dia tak guna istilah-istilah yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan pecah hati orang dah. Kadang-kadang kita ni benda ni biasa sikitnya dah. Contohnya bank Islam dengan riba ni, ribawi ni kerana akad perjanjian dia yang jelas dan tak jelas. Pasal waktu perjanjian pinjaman jadi riba. Ni pinjaman walaupun nampak macam pinjam tapi kita tak guna ke pinjam dah. Kita buat perjanjian akad dia ialah akad sewa ataupun akad dipanggil jual beli tanah, jual beli dah. Akad jual beli kita beli dengan bank. Jadi benda tu berubah sikit je dah. Berubah sikit ia kena dengan syariat Islam. Jadi kita kadang-kadang guna juga interest ke apa istilah tu, kadang-kadang tak perlu tukar apa ada dah. Yang pentingnya konten asal dia kena dengan syariat. Begitu juga kadang-kadang hudud ke apa ni tak. Bunyi tu takut dia. Sebenarnya bukan masalah hudud ke apa. Benda yang Allah suruh ni bukan nama hudud ke, bukan nama hudud ke, dia Allah suruh kena buat dah. Jadi benda tu oleh sebab itu kalau ikut peguai-peguai yang terlibat di Malaysia ni, syariah kau-kau ni kata banyak dah hak undang-undang hak kerajaan kita ni Islam dah. Cuma ada perkara-perkara tu je nampak bercanggah ada dualisme tu. Kena baiki hak tu lah dah. Dan jangan nampak payah kalau kita nampak pertentangan orang ni antara Islam dan kufur tu tak. Sebelum ni masyarakat jaliah, kita masyarakat Islam, kita royak tu suasana macam panah ni. Macam orang lain ni sebelum ni kat kafir lah sesat. Tu benda-benda yang menimbulkan pecah belah. Jadi mudah balah. Jadi cara hak betul ni Dr. Yusuf Qaradawi ni dia puji Raja Hussein bin Talal dari Jordan ni lah. Dia guna taqaddum ila Islam. Kemajuan pada Islam dah. Islam lebih maju. Mungkin sebelum ni orang tak cara Islam dah, jahil tukar dah, jahil merakab lah dah. Pemerintah sebelum ni tak boleh hak baru ni cara Islam. Ni bawa Islam tulis, orang lain tu Islam liberal. Bukan gitu dah. Dia tidak menggunakan istilah-istilah yang merendahkan orang lain dah. Itu kena ingat dah. Umat Islam dulu pun dia ada cara dia walaupun kurang sikit banyak pun ada Islam dia dah. Dah kita jangan pelakih. Dah. Semua nak baki sikit gitu. Tapi dia rakyat sini
Ada Ustaz Bahauddin lah. Orang masalah sosial dan politik yang sangat terkenal di Timur Tengah ni. Dia tulis dalam surat Khabar Al-Ihram ni. Dia kata, dia ni nak cari dah ungkapan ayat yang menarik seperti mana Raja Hussein sebut tu dah. Tapi dia tak jumpa dah. Tapi kalau dia sebut dia kata, yang sekali dia ajak dia menuju kemajuan Islam, hadarah Islamiah ke apa ni nak. Dia sebut gitu, dia rasa ada pokok lain ni henjar je dah, hentam dia dah. Jadi kalut dia. Aktivis Islam ni kata, ni hadarah Islamiah ke apa ni, menerapkan Islam ni, apa tak usah buat Islam mana tu. Sekadar berlakon dah macam-macam lah kata dah. Menerapkan kemajuan Islam bukan kau kembali pada Islam. Memaju ke Islam dah sikit-sikit lah soalan maksudnya. Jadi macam-macam kalau nak balik istilah ni tak lesah lah. Jadi sebenarnya istilah yang lembut tu, tak bunyi kasar tu lebih baik lah. Tak usah main sentimen istilah yang boleh menyebabkan orang gerung dah, huduk lah dah. Untuk cara ko rejam wanita zina dengan apa dah. Dah. Dok bicara tu kadang-kadang benda tu sebenarnya memang lah tu asal dia dah. Ijma' ulama, tapi kita nak bahas sesuatu yang dalam keadaan yang benda hak mudah tak boleh buat, tak ada faedah lah kita kata dah. Jadi panah hati dia. Salah faham berlaku dah. Dan kita kena ingat juga penting sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yasru wala tu'asru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah dan janganlah kamu menyukarkan. Berilah khabar gembira dan janganlah kamu memberikan ancaman dan menakutkan, melarikan diri. Wala tunaffiru. Surah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dalam agama ni, dia kena benda tu jangan suka dah. Jangan pilih pendapat yang suka dah. Dan kena beri khabar gembira dah. Jangan kita menakutkan dah. Sikit-sikit kafir lah. Buat dosa kecil macam jadi kafir lah dah. Dan jangan beri ancaman melarikan. Untuk nafir ni melembabkan kita lagi dah. Nafara dah. Jangan beri kita kecek tu orang jadi gerung pada Islam dah. Kita kena mudah. Ya adalah contoh kita kadang-kadang benda tu dah. Dakwah tabligh dah. Ada setengah dah. Kita tidak semua dah. Dia jumpa orang ni, dia panggil, kalau ngajak ke semaya jemaah tahir lagi, ada setengah tu ajak 40 hari 4 bulan selalu dah. Jadi orang ni gerung takut dah. Tinggal anak bini lah, nak cari makan ke mana dah. Jadi benda sepatutnya tak salah cerita benda gitu lagi dah. Menyebabkan orang takut lagi dah. Walaupun orang nak puji dakwah tabligh, tapi kadang-kadang dalam sisi telajuk dia situ tu menyebabkan orang gerung dah. Pakat lagi dah. Tengok jemaah tabligh, pakat lagi nusuk dah. Kalau dia ajak semaya saja pergi masjid dah Dia ajak lebih ada lah, lebih dah. Ada setengah ajak lalu 40 hari 4 bulan dah. Nak tulis nama selalu dah. Tak tulis nama, azal saya tak apa dah. Tapi benda tu menyebabkan orang takut dah. Jadi kita kena elok benda-benda menakutkan ni masyarakat. Sekadar itulah saja perbincangan kita tajuk hari ni, iaitu dialog dengan cara yang lebih baik dah. Kita nak bahas ke debat. Kalau perlu berdebat, pertama kena elok lah. Kalau nak berdebat juga, kita kena beri kaedah. Kena cari benda yang persamaan dulu. Lepas tu cari istilah-istilah yang lebih sejuk. Istilah yang kita tidak kerah sangat tak. Seolah-olah orang dulu tu tolak Islam, kita dia terima Islam tak. Kita guna istilah-istilah yang lembut. Kita seolah-olah kalau kita nak perjuangkan, nak tambah lebih baik dah. Dulu orang buat Islam banyak dah. Macam kita ajak kembali pada Al-Quran Sunnah, bukan maksud orang dulu gak, baru tok guru pondok dulu gak, maksudnya jahil tukir ko jahat ko bid'ah tak. Kita guna kaedah lebih sunnah, lebih dekat dengan dalil, lebih lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Lebih disukai, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi kita guna pendekatan yang kita seorang orang tak takutlah macam Dr. Basit lah. Jangan ajar kitab-kitab tua lagi dah. Walaupun kurang dalil, bobohlah dalil dah. Dia kritik sedikit sebanyak. Jadi benda tu, pendekatan tu menyebabkan orang boleh terima dah. Berbanding kerah untuk kitab Jawi ni banyak hadis lemah, hadis palsu, pakai tolak tak si guna nasuh. Jadi orang jadi lebih jauh lah. Terkeduh hati. Moga kita saya ke tok guru pondok dulu, kitab-kitab kun dulu ke. Orang Melayu nak kan dah. Itulah beberapa perkara pendekatan supaya kita boleh menguraikan keluh kesah antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.